bersama saya Pili Azman dalam rancangan Walk the Talk bersama selebriti kelahiran Aswara. So, pada hari ini saya akan bersama siapa? Jom kita saksikan. Hanya mampu mengetahui, ku tahu di mana jawabannya. Percaya pada yang esa. Hai, anda bersama saya Pili Azman. Pada hari ini kita bersama dengan seorang kakak cantik bernama Sarah Ismail. Hai. So, macam mana akak boleh berada di dalam industri? Boleh cerita latar belakang sikit? Okay, so nama saya Maisara binti Ismail ataupun stage name. Stage name Sarah Ismail, okay. Saya berumur 35 tahun untuk tahun 2022 lah. Dan saya masuk Aswara dulu ketika saya umur 19 tahun. Wow. Kan 19 tahun hingga umur berapa tak saya diploma, saya sambung degree, habis degree dalam umur 26 tahun, and then saya ambil pengalaman di luar. Saya mula involve dalam stesen TV lah. And then saya rasa macam sebab dalam hidup saya saya dah susun matlamat. Wow, daripada first jejak kaki di Aswara. Okey, boleh tak cerita? Macam apa bekas masa saya masuk tu memang saya nak menjadi guru vokal. Okey. Saya Mengambil jurusan dalam muzik, major vokal. Masa diploma saya ambil vokal klasikal dan pop. And then saya sambung degree, saya ambil jazz. Okay. And then saya timbul pengalaman mengajar di luar, dan saya rasa macam saya cakap tadi, saya susun matlamat. Ada pun saya memang nak jadi guru vokal. Matlamat saya itu satu. masuk Aswara jadi guru vokal, bukan guru nak jadi vokal. artis ke apa, tak? Siapa yang kata tak nak kan? Kita mesti Peluang. nak. Even though daripada diploma lagi, saya dah berusaha keras untuk hasilkan single. I see. Saya dah involve dengan beberapa artis di bawah naungan artis lah. Yang saya buat single banyak jugalah sebenarnya. Involve menjadi backup vocal juga. Involve dalam AJL untuk choir Faizal Tahir that time kan. So daripada situ sebenarnya kita kenal orang. Dan saya masuk reality TV untuk that time mana ada Instagram, mana ada TikTok, tak ada. Okay, so the only one kita punya stage untuk kita kenalkan diri adalah reality TV. Okay. So saya involve dalam TV3, My Stars LG, TV3, dan saya dapat tempat ketiga dalam rancangan tersebut, dan dari situ saya mula gain untuk menjadi penyanyi. Okey, sekarang ni saya nak tanya pada Puan Sarah, macam mana Puan Sarah berada di dalam industri seni tanah air? Okey. Saya bermula daripada stesen reality TV lah, TV3. So bila saya dah menjadi finalis, mendapat tempat ketiga tu, saya mulalah ramailah datang untuk approach macam buat lagu, nak tak buat lagu dengan saya. Terutama macam Demian Mikael kan. Saya kenal dengan Kat Farish kan. Awi Rafael. Saya pernah bekerja dengan orang-orang tersebut lah. Jadi daripada situ ialah kita dibawa jumpa orang ini, jumpa orang itu kan. Betul. Makanya kita punya tu makin meluas. And then bila saya buat single, saya masuk Era FM, promote the single. Jadi daripada situ memang kenal orang. Jadi macam show-show pun lahirnya daripada situ juga. So, aktif daripada tahun bila? Daripada tahun bila 2016. Itu dah start aktif 2015 Sebab sebelum tu memang saya menyanyi di restoran. Sambil bekerja. Boleh makan-makan. So bekerja di restoran tu adalah untuk membayar yuran Aswara. Dah tahu saya masa serve sendirilah. So daripada situ memang menyanyi, dari dulu menyanyi lah. Lepas tu, so the highest saya rasa dalam bidang nyanyian saya ni, the highest pencapaian saya, biarlah saya simpan seorang So saya dijemput oleh Dejamus, Kak Dejamus kita, Sarawakian tu kan. Dia minta saya ganti dia menyanyi di hadapan Presiden Timor Leste di Melbourne, Australia. Wow, Yes. ni bukan kata dalam negara, dah pergi luar negara, international. It's so fun. So saya membuat persembahan tersebut di hadapan kerabat mereka lah.
Memang kerabat dia banyak duduk di Melbourne, Australia. Jadi saya menghiburkan mereka di sana lah. Alhamdulillah. So it's so fun. Okay. So, apakah cabaran yang telah Puan Sarah lalui sepanjang berada di dalam industri? Okay, banyak. Bila you bukan siapa-siapa, kan, siapa nak layan you? Okay, dah sedihnya juga. It's really, if I can cry now, I will cry. No. So takkan siapa layan you if you are nobody. So you have to face it. So selama I datang mana-mana ke, I berjumpa orang, I have to face it that. Kadang-kadang kita, because kita dididik di suara macam, Assalamualaikum, Jeramlah, dah makan tak? No, kita macam tu kan. Sangat. So bila kita di luar, tidaklah seindah itu. Kan? You kena face it macam pandangan orang kan. Atas bawah begitu kan. Macam you siapa, that kalau kita mesra pun benda tu tidak dapat kepada kita because we are nobody. Takkan siapa layan you? Kan? Saya pula sedih. Tapi saya learn something. I pernah cakap diri I, kalaulah satu hari I cakap aku berada di atas, aku takkan buat orang macam tu. Because tak sedap kan. Because we are human, kita ni manusia. Walau apa pekerjaan kita popular mana pun, itu semua adalah rezeki Tuhan bagi. Bezanya dia tak ada orang tukang sapu sampah pun like habis kat aku. Kan, orang tukang sapu sampah pun itu Tuhan bagi cara rezeki begitu kan. Jadi we are same, kita sama saja. Jadi saya learn bila sekarang ni bila ada satu tahap lepas masa LG contohnya kan, saya ni sikit, saya ada nama sikit, saya dipanggil, saya mesra dengan orang, hai, so orang senang tau. Betul kan, sebab kita pernah rasa begitu. Bukanlah tak payah cerita dalam music industry, di luar pun. Contohnya macam bukan dalam industri music tapi macam function. I pernah masa tu saya perform dengan lecturer tau. Musician tu adalah lecturer. Jadi ada seorang manager di situ, dia kata, I don't like your singing. Dia kata, I hate your singing. Then apa reaction Puan pada masa tu? Saya diam. Because of kita bekerja ada orang, saya menghormati. Dan dalam hidup kita, apa saja yang kita buat, tidak semua orang suka. Betul. Kan? Nak memuaskan hati orang tu memang susah. Padahal masa tu banyak juga experience saya menyanyikan lagu-lagu standard jazz. Saya menyanyi di lounge about 5 years that time. Dan banyaklah pengalaman lain. Tapi tidak semua tempat. Akhirnya saya terkena macam tu kan. Macam belum cukup. Sampai sekarang pun jangan merasakan kita dah cukup semua. Kita sentiasa rasa yang macam belum cukup. Kita belajar lagi. Daripada pengalaman Puan Sarah, apakah kata-kata motivasi untuk diri Puan Sarah sendiri bila Puan Sarah kena dikata macam tu, dipandang macam yang macam diceritakan tadi tu? Apa kata-kata motivasi untuk diri Puan Sarah sendiri? Saya tidak akan buat perkara yang sama seperti apa yang saya kena, kerana saya pernah merasainya. Maka saya akan gantikan dengan kemesraan itu, kerana membuatkan orang happy itu akan menjadikan hidup kita happy. So the quote is menjadikan orang happy, menjadikan diri kita sendiri happy. Betul. Alhamdulillah. So selain pada tu, untuk kekal relevan di dalam industri, apakah langkah-langkah yang telah Puan Maisara buat? Okay, so saya rasa untuk mengekalkan adalah anda perlu sentiasa berkarya tanpa henti. Banyak je saya berkarya tak jadi. Terlampau banyak. Tapi saya tak pernah berhenti. Sebab kita tak tahu yang mana satu pengkaryaan kita tu akan dipilih oleh Tuhan untuk diberi rezeki kan. Betul. So I never stop. Never. I boleh cakap tu je. Never. And then yang membuatkan kita down adalah kata-kata negatif. Betul. Ketika saya buka vocal class pun saya tidak mendapat sokongan daripada orang-orang terdekat pun. Saya tak dapat pun kecuali keluarga. Okay. So saya rasa kalau kamu tidak berjaya dan berjaya, kamu akan harungi kata-kata negatif itu. Saya kerat jari
kata-kata itu akan membuatkan anda terduduk sebenarnya. Betul. Kan? Tapi untuk saya, mungkin saya dah melalui experience itu. So saya ada satu border yang macam pergi mampus. Wow. Boleh kan? Because kalau you tahan macam dia cakap aku tak bagus lah. Kita Betul pula yang ke? tak jadi kan. Macam, betul ke? I pernah fikir je, betul ke? Betul juga. Aku pula cakap betul juga kan. So you takkan berjaya pun. Seriously, you takkan berjaya. So kalau you ada benda tu, jangan pergi mampus. Okay. Kan? Yang itu best gila. So pada anda yang di luar sana, jangan dengar kata-kata negatif, sentiasa positif. Dan kita tunggu cerita best-best lagi di segmen seterusnya. Okey, daripada segi dorongan, family memang banyak dorong Puan Sarah ataupun daripada mana mendapat dorongan? Of course, family tak pernah menghalang apa yang saya suka. Dari dulu lagi, daripada saya sekolah lagi. So, I memang suka membuat persembahan di sekolah. Dan arwah bapa saya masukkan ke Aswara. Saya tahu juga Puan Sarah adalah bukan seorang yang calang-calang di dalam akademik. Dan mempunyai kelulusan yang bagus. Dan boleh cerita sikit berkenaan dengan latar belakang yang selepas degree. Okey, bila saya dah timbul pengalaman, sebab target saya ni tau. Saya kata saya target nak mengajar reality TV di Astro ke mana-mana kan. Saya dapat. Alhamdulillah. Saya nak menjadi juri di banyak pertandingan menyanyi. Saya dapat. Saya dapat. Helda. Jadi saya kata saya nak buka bisnes sendiri, Vocal Class by Sarah Ismail, dan kini dah 8 tahun. Kan? Dah lama juga. Ini semua matlamat kan. Bila matlamat dia macam dah dapat kan. Jadi saya fikir apa lagi nak kan. Jadi itu saya decide untuk sambung belajar, iaitu ke bahagian master. Kerana bila saya tengok-tengok balik hidup saya ni, saya more to akademik. Betul. Kan? Jadi more to mengajar. Jadi untuk mengajar orang ni, kita perlu pandai dulu. Betul. Kita perlu selangkah hadapan. Ya, mesti no? Dan kita ilmu itu tidak akan habis. Tidak akan kan. And that time is because saya percaya kalau saya dah pernah dapat apa matlamat yang saya nak, saya percaya kalau saya sambung belajar, ruang itu akan lebih besar. Betul. Ke tahap lain. Kan? So ke tahap lain tu bermaksud macam yang I tak sangka sekarang lah, macam I macam macam pembayaran lebih tinggi. Betul, sebab the education level. Yes. So saya tak sangka sebab saya sambung belajar tu atas niat tu macam untuk menaik tarafkan hidup saya sebenarnya. Dan sekarang tu orang panggil untuk buat talk di university. Kan, buat talk tentang vokal yang bukan mengajar, buat talk je. Pun dapat duit juga. Kan, alhamdulillah it's a very big money. Betul. Kan. So that of course kita bekerja untuk mendapatkan duit. Betul. Kan? Jadi dan saya tak sangka sambung master ni memberi impak yang sangat besar. Okay. Kan? Ada tak harapan untuk sambung ke peringkat seterusnya dalam Dr. Falsafah? Okey, insya-Allah ada. Kan? Alhamdulillah. Dr. Sarah tak lama lagi. Insya-Allah saya nak sangat. Sebab ketika kenapa tahu masa saya buka vocal class that time tidak ada lagi generasi muda yang berani buka bisnes sendiri, iaitu vocal class. Yang kita hanya that time Cikgu Syafi, betul. Siapa lagi? Cikgu Siti Hajar, kan. Jadi kita tak ada generasi baru. Dan saya terfikir, kenapa kita tak boleh, sedangkan saya ada pengalaman menyanyi walaupun tak banyak. Takkan nak tunggu umur kita 40 baru boleh buka. Betul. Kan? Saya masa tu masih menyanyi dan datang pun saya dah menyanyi ke luar negara kan. And then saya ada akademik, saya ada kelulusan. Jadi apa yang nak takut kan? So bila dah buka tu that time tu masih gain pengalaman. Jadi macam tahun demi tahun itu saya menjadi lebih power lah. More power kau ada tak? I mean yes, of course pengalaman is a money actually. You can't buy the experience. So alhamdulillah lah, like everything's going well until now. Saya membuat satu video reaction. Asalnya saya suka-suka kerana kebiasaannya
kita antara pelajar-pelajar vokal akan berkumpul dekat satu rumah apabila ada AJL. Betul, okey. Kan? Jadi daripada situ kita berkongsi antara kawan-kawan tu macam berkongsi, okey tak? Ya, aku rasa ni lebih better. Lah dia nyanyi macam ni. Kita bercakap antara kita adalah untuk improvekan diri kita. Tapi kali ini saya publishkan. Secara video reaction lah. Maksudnya saya publishkan kepada umum. Kerana saya melihat program TV, reality TV program ini tidak pernah mati. Betul. Lepas rancangan ni. Bila juri komen, diorang tak dapat nak komen more. Makanya orang Malaysia, dia suka nak tahu. Betul. Kan? Pada saya sendiri, saya nak tahu. Kalau kita nyanyi lagu yang sebegini, bolehkah kita buat yang dengan genre yang berbeza? Teknik nyanyian. Betul kan? Jadi macam memang at the same time bersedekah lah. Maksudnya macam bersedekah ilmu kepada orang lain. At the same time, dia memberi ruang kepada marketing, freely marketing kepada my vocal class. Itu my business kan. Betul. And it work. Wow. Sekarang pun memang saya dah dipanggil ramai banyak macam content creator seperti Oh Bulan, Efid Bas, and then Era FM panggil saya untuk interview, and then last time saya tak sangka sampai sekarang lah nanti akan keluar insyaAllah satu program bukan reality TV tapi macam tajuk. Dia boleh beritahu tajuk ke? Boleh. Tak apalah, salah satu je lah. Salah satu program di Astro. Saya menjadi juri sebaris dengan Datin Marlian Musa dan Datuk Ramli MS. Antara pencapaian yang tertinggi. Alhamdulillah. So saya macam bila balik rumah tu pun macam, is it? Okey, ada tak harapan ke atau ucapan kepada penonton yang di luar sana? Okey, penonton especially pelajar-pelajar Aswara lah kot kan. Betul. Okey. Ketika saya masuk Aswara, saya fikir adakah aku dalam banyak bintang, adakah aku boleh menjadi bintang yang paling bersinar? Saya pernah tanya kan. So jawapannya adalah yes, anda mampu menjadi bintang yang bersinar jika anda berani seberani-beraninya. Sebab dalam Aswara semua orang berani. Betul. Semua orang. Tapi adakah anda the only one yang boleh ke hadapan dan berani macam membuka bisnes? It's a big risiko. Betul. Big risiko. Tapi kenapa boleh? Adalah kita kena start. You jangan fikir tentang fail dulu. You fikir, because setiap you buat perkara, you fikir, okay, pada masa akan datang jadi apa jangan fikir, kalau gagal jadi apa? Nanti aku mesti macam ni. So fikir kalau ke hadapan tu dia jadi best. Kalau ni jadi best. Dia akan banyak. No. So fikir benda tu daripada kita fikir gagal jadi apa. So positif pergi dulu. Positif pergi dulu kan. So sampai saya lihat macam tu. Selepas saya membuka vocal class, alhamdulillah ramai banyak vocal class macam cendawan tumbuh. Betul. Iaitu dibuka oleh kawan-kawan saya sendiri. Atas dia tengok Sarah Ismail boleh berjaya, why not aku pun ada education, takkan aku tak boleh buka. Jadi saya suka menjadi sebagai macam role model lah. Yes. Di depan pergi dulu. Mesti pergi dulu. Even dekat Aswara pun I memang didik diri I untuk macam saya akan pergi kat lecturer. Cakap contoh Cik Acun kan. Cik Acun, apa-apa, show ke apa, Cik Acun nak saya handle, tak payah bayaran ke apa, I'm not looking for that. Cik Acun nak saya kumpulkan semua pelajar vokal, saya akan buat. So I sentiasa jadi volunteer. Kerana apa? Saya akan fikir kalau saya handle, saya akan bercakap dengan contohnya pengacara wanita hari ini. Saya akan buat connection lah. Betul. You will Public never know. relation. Yes, you will never know. Betul. So think kita punya rezeki adalah bergantung kepada berapa ramai connection yang kita ada. Okey, kata-kata akhir. Kata akhir kat sini Kata-kata akhir. Good luck untuk semua, tidak kira pelajar Aswara ataupun anak-anak seni di luar sana. Bersinarlah sebanyak mungkin di antara bintang sinaran-sinaran yang lain lah. You know, rezeki tu akan ada, Tuhan tu sentiasa nampak apa yang kita usahakan. Okey, bersama saya pada episod yang akan datang dan selebriti yang akan datang.